لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat sama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan solat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang baru, yaitu fasal yang ke-6 malam ni, insya-Allah. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata, wa kun ayyuhal murid. Dia kata, wahai setiap murid. Dia kata, hendaklah kalian itu fi ghayatil i'tina'i, sebenar-benarnya kamu menjaga
biiqamatis salawatil khamsi. Kamu benar-benar menjaga untuk mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Tuan-tuan, makna ghayatil i'tina maknanya jaga sungguh-sungguh sembahyang 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan, sembahyang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah taala ni mengandungi kelebihan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan lain yang boleh menandingi amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Yang diwajibkan oleh Allah itu lebih besar nilaian dia. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih istimewa kedudukan dia, sehinggalah membawa manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari ada sahabat dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sallaitu al-maktubat wasumtu Ramadan." Aku mendirikan sembahyang 5 waktu, dia kata. Wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltu halal wa ahramtu haram. Kemudian aku menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan lalu sahabat ni pun kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, ma qultu laka," apa yang aku sebut kat engkau ni? Dia kata, "La azid zalik." Aku tidak akan tambah lagi dah. Apa yang aku sebut tak sah ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia nak melakukan benda-benda yang hanya diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan sahabat ni kata, aku takkan tambah lagi dah. Apa-apa yang aku sebut tadi itu aku tak tambah, ya Rasulullah. Tuan-tuan, lalu sahabat ni tanya dengan Nabi SAW, "A'adkhul jannah?" Kalaulah aku buat benda yang wajib saja, adakah aku akan dimasukkan dalam syurga Allah? Dan apa jawapan Nabi SAW? Qala na'am. Ya, kata Nabi, engkau akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita baca tadi ni bukan kempen untuk meninggalkan benda sunat, bukan dia. Malah benda sunat ni disebut oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa yang melakukan nawafil, iaitulah segala solat-solat yang sunat, dia buat benda sunat, maka aku akan menjadi cinta kepada dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Benda sunat yang dilakukan oleh kita ni akan meraih kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nak beritahu kat sini bahawa benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala seumpama dengan sembahyang 5 waktu, tuan-tuan, dia adalah benda yang sangat besar dan juga benda yang sangat istimewa pada sisi Allah. Kerana kita tengok kebelakangan ni, kebelakangan ni, orang lebih suka nak melakukan benda yang lain daripada benda yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
Dia sebut di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ra'sul mal, ianya adalah modal, kata Imam Ghazali. Dan maknanya kita nak buka niaga, dia kena ada modal dulu. Dan seseorang yang nak dapat keuntungan, dia kena ada modal terlebih dahulu. Dan jadi Imam Ghazali kata, benda yang diwajibkan oleh syarak, yang diwajibkan oleh Allah, yang tu adalah modal, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan manakala benda yang sunat, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia adalah keuntungan daripada modal yang kita ada tadi. Dan ni perkara-perkara yang sunat. Dan nak kata apa? Nak kata benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sangat-sangat besar dan istimewa pada sisi Allah, apatah lagi pada mendirikan sembahyang 5 waktu. Dan jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, ayyuhal murid, wahai sekalian murid, fi ghayatil i'tina, kamu kena bersungguh-sungguh, kata Imam Al-Haddad, bi iqamati salawatil khamsi, mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Dan Masya Allah, sembahyang 5 waktu ni besar. Sehingga kan kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin, sembahyang adalah tiang kepada agama, kata Nabi SAW. Dan apa dia makna sembahyang adalah tiang kepada agama? Maknanya orang-orang yang mendirikan sembahyang, selama mana dia mendirikan sembahyang, maka selama itulah amalan baik yang dia buat akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah satu orang ni dia meninggalkan sembahyang, dan dia tak buat sembahyang, dan maka amalan-amalan kebaikan dia tergantung, dia tak naik sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata Nabi SAW, faman aqamaha, siapa-siapa dia yang mendirikan sembahyang, faqad aqamad din, dia telah pun mendirikan agama, kata Nabi. Dan maknanya apa? Dia sembahyang, maka dia adalah orang yang beragama, kata Nabi SAW. Faman tarakaha, dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, kata Nabi, faqad hadamad din, maka orang ni telah merobohkan agama. Dan apa dia makna merobohkan agama ni? Maknanya tak ada apa dah yang bernilai daripada satu orang manusia bila mana dia meninggalkan sembahyang dia. Bahkan disebut oleh ulama, mungkin segala kebaikan yang dia lakukan tidak akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka demikian betapa besar dan juga pentingnya sembahyang yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan sebab itu, bila Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak berikan sembahyang ni kepada umat ni, dia punya cara pun luar biasa. Dan dia tidak sebagaimana wahyu-wahyu yang lain. Dan kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Manahilul Irfan fi Ulum Al-Quran. Dan kata ulama, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak menurunkan wahyu dia biwasitati Jibril, adalah melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Dan semua wahyu dia macam tu,
Semua wahyu. Bila nak turun pada Nabi SAW, maka akan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, tapi sembahyang tak. Sembahyang ni Nabi di Isra, kemudian di-Mi'rajkan oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Tuan-tuan, dekat mana Sidratul Muntaha ni? Katanya ulama, fi maqamin ghairi ma'lum. Ianya adalah suatu tempat yang tidak diketahui oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sampai kat situ, Allah Taala beri apa dekat Nabi SAW? Allah perintahkan sembahyang kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari sembahyang mula-mula 50 waktu. Kemudian bila turun, jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, maka Nabi Musa kata, wahai Muhammad, kamu minta korang dengan Allah. Akhirnya turun naik. Satu hari jadi 5 kali sembahyang. Tuan-tuan, Masya Allah. Tapi 5 kali ni, bila mana kita buat dengan betul, maka dia punya pahala dia menyamai dengan 50 kali sembahyang yang dia dirikan, yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu ada satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Kata Nabi SAW, kalaulah di hadapan rumah kamu ni adanya satu sungai, kata Nabi SAW, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, dan kamu mandi dekat sungai tersebut satu hari 5 kali, kata Nabi. Tuan-tuan, ni kedudukan sembahyang, Masya Allah. Sebab itu tadi kita sebut, orang yang buat 5 waktu ni macam dia mendirikan 50 waktu pada perintah yang asal dulu ni. Tuan-tuan, hadis ni kata Nabi SAW, kalaulah di hadapan rumah kamu terdapat satu sungai, kata Nabi, kemudian kamu yaghtasilu minhu 5 marratin, kemudian kamu mandi dekat sungai itu satu hari 5 kali. Tuan-tuan, Masya Allah. Kita mandi satu hari 3 kali pun rasa bersih dah. Tuan-tuan, kita ni mandi satu hari 3 kali, 2 kali pun rasa bersih dah. Jangan kata tu, kita ambil uduk ni, kita ambil uduk, setiap anggota tu kita akan basuh taslif, iaitulah sebanyak 3 kali kita akan basuh. Dan tuan, perkara basuh 3 kali ni, dia dibahaskan oleh fuqaha, dia dibahaskan oleh ulama fiqh. Pasal apa yang kena basuh sampai 3 kali ni? Dan tuan, ulama kata pada kebiasaannya, apabila satu-satu anggota itu dibasuh sebanyak 3 kali, sudah mencukupi untuk membersihkan anggota tersebut. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita ambil untuk basuh 3 kali itu bersih dah tu. Tuan-tuan, ini kan pula kalau ada sungai depan rumah kita, kemudian kita mandi dekat situ satu hari 5 kali kita mandi. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW kata, hal yabqa min daranihi syai'? Kamu rasa, kata Nabi SAW, agak-agak kamulah, kata Nabi, ada lagi tak kekotoran pada badan dia kalaulah dia mandi kat sungai itu satu hari sebanyak 5 kali? Tuan-tuan, Nabi SAW dia tinggalkan satu persoalan pada kita. Kalau kita mandi kat sungai 5 kali sehari, Allahu Akbar,
Tuan-tuan, lalu sahabat kata apa? Qalu la yabqa min daranihi. Ya Rasulullah, kalaulah mereka mandi kat sungai itu satu hari 5 kali, maknanya tak ada lagi dah kekotoran yang tinggal pada tubuh badan mereka. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang mendirikan sembahyang, dia bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama hadis dia kata, makna bersih dekat sini, dia bersih daripada segala dosa-dosa kecil kepada Allah. Manakala dosa-dosa besar dia, hendaklah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi Nabi sebut fakadzalika masalus salawatil khamsi. Maka macam itulah Nabi kata, kalaulah kamu sembahyang satu hari 5 kali, kamu akan disucikan, kamu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu sembahyang dia merupakan satu benda yang sangat besar dan juga istimewa pada sisi Allah. Kerana itu pada hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalaulah sembahyang itu kamu boleh perbanyakkan dia, falyuksir, maka hendaklah kamu perbanyakkan mendirikan sembahyang, kata Nabi. Dan sembahyang ni, kalaulah kita boleh buat banyak-banyak, hak tu lagi elok, lagi bagus lagi. Insya-Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang yang bersembahyang, kata Nabi SAW, fa innahu yunaji rabbah. Kerana orang yang sembahyang itu, dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, orang yang tengah sembahyang ni, dia adalah orang yang sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia adalah orang yang sedang berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila mana seseorang berada dalam keadaan bersujud di dalam sembahyang dia. Kata Nabi SAW, kata Nabi sebut, seseorang yang bila mana dia bersujud, kata Nabi SAW, pada masa itulah keadaan dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa aksirud du'a. Kerana itu perbanyakkanlah berdoa kepada Allah pada waktu kamu bersujud, kata Nabi SAW. Dan masya-Allah, ini kedudukan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Sebab itu Nabi SAW dia kata, dan sebab itu kita orang yang mendakwa kasih dan juga cinta kepada Nabi SAW, dan tuan, kita nak kena kasih juga benda yang menjadi kesukaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tuan, kata Nabi SAW, ju'ilatis salah qurrata aini, kata Nabi, sembahyang ini dijadikan kepada aku qurrata aini, kata Nabi. Dan maksudnya apa qurrata aini ni? Nabi kata sembahyang ni menyejukkan mataku, kata Nabi SAW. Dan maknanya apa? Benda yang sangat disukai oleh Nabi SAW adalah mendirikan sembahyang. Dan sebab itu kita jumpa riwayat, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan riwayat ni ada di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita jumpa satu riwayat yang mana Nabi SAW pernah Sayyidatina Aisyah tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa kamu buat semuanya ini, kata Aisyah. Dan Nabi buat apa? Nabi mendirikan sembahyang pada waktu malam. Dan disebut dalam riwayat tu
hatta waramat qadamah, sehinggalah bengkak-bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat baik-baik riwayat ni. Nah, Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Nah, masya-Allah. Nah, tiba tang kita hari ni, tuan-tuan. Tak tahulah, tuan-tuan, kok mana. Nah, kita pun tak tahu dia dia boleh kok mana. Ada orang yang dia dakwa bila mana sampai kepada satu peringkat dah tak payah sembahyang lagi dah. Tuan-tuan, Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi ni adalah orang yang sempurna, kata ulama, ilmu zawahir wa ilmu bawatin, kata ulama. Nabi adalah orang yang sempurna ilmu zahir dia dan juga ilmu dalaman dia. Nabi adalah orang yang paling sempurna. Tuan-tuan, tapi dalam riwayat kata apa? Nabi dirikan sembahyang hatta waramat qadama, sehingga bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahasa apa Nabi sembahyang sampai bengkak kaki ni? Nabi kata dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sembahyang itu adalah penyejuk mata bagi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, macam mana sembahyang tak jadi penyejuk mata kepada kita? Macam mana sembahyang ni tidak boleh menjadi kesukaan pada kita? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah. Tuan, masya-Allah. Ini kelebihan bagi orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu. Tuan, tapi kita sembahyang 5 waktu ni dia nampak biasa. Pasal apa? Kerana kita nak amalan ni kalau boleh hak yang power semua. Kita nak amalan hak yang luar biasa semua. Tuan-tuan, sebab itu ingat balik hadis yang kita baca mula-mula tadi. Bila sahabat tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sembahyang 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan, aku halalkan apa yang halal dan aku haramkan apa yang haram. Adakah aku dimasukkan dalam syurga Allah? Nabi kata, ya. Kalau kamu buat macam tu, kamu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, nak tunjuk kata apa? Semua yang diwajibkan oleh Allah, terutama sembahyang, besar pada sisi Allah. Dan tuan, dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, cukuplah dengan ayat ni kita tahu kedudukan sembahyang tu di mana. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, la in aqamtumus salah, selama mana kamu mendirikan sembahyang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selama orang ni dia mendirikan sembahyang, selama mana orang ni buat sembahyang, Allah Ta'ala kata, inni ma'akum, aku beserta dengan kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kita sembahyang ni, kita sembahyang semenjak daripada subuh tadi, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib tadi. InsyaAllah kita akan dirikan pula waktu Isya. Allah Ta'ala kata, inni ma'akum, sesungguhnya aku ni beserta dengan kamu, wahai orang-orang yang mendirikan sembahyang. Dan sebab itu disebutkan di dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perihal orang yang diberikan ganjaran pada sembahyang dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni dalam hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, maka sembahyang itu terbahagi kepada 2 bahagian, kata Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, 2 bahagian. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagian pertama adalah bahagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, untuk Allah Ta'ala, ni bahagian yang pertama. Sebab itu masa kita baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca tu. Dan Allah Ta'ala akan kata, Hamidani abdi, hamba aku dia telah pun memuji kepada aku, kata Allah. Dan kita sembahyang ni, kita baca Fatihah ni, Fatihah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu Nabi SAW sebut, orang yang mendirikan sembahyang yunaji Rabbah, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana orang ni dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani abdi, hamba aku dia telah pun memuji kepada aku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hamba aku dia telah pun memuliakan aku, kata Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadza lakum wa ma sa'al, kata Allah. Yang ini adalah bahagian untuk kamu, kata Allah. Dan apa-apa yang kamu minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya apa? Sembahyang yang pertama itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan dan kelebihannya adalah untuk orang-orang yang mendirikan sembahyang. Dan sebab itu jagalah sembahyang ni bagi elok. Kerana apa? Kerana pertama dia besar, yang kedua dia tiang kepada agama, dan yang ketiganya bila mana esok kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sembahyang seseorang. Dan kata Nabi SAW, awwalun ma yuhasabu bihi 'abdun as-salah, kata Nabi. Benda pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah bila seseorang dia masuk dalam kubur. Dan bila dia dah pun ditanya persoalan oleh malaikat mungkar dan juga nakir ni. Dan benda pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala nanti, kata Nabi SAW, as-salah, ianya adalah sembahyang kamu, kata Nabi SAW. Dan sehingga Nabi SAW sebut, kalaulah sembahyang itu mudah, maka amalan-amalan lain juga turut dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sembahyang ni Allah Ta'ala terima, maka amalan yang lain juga turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata Imamul Haddad rahimahullah wa ta'ala, maka hendaklah engkau benar-benar menjaga untuk mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Dan tuan, macam mana pula cara kita nak mendirikan sembahyang ni? Dan ni penting dalam sembahyang kita. Sebab itu sembahyang dia tak boleh ibarat melepaskan batuk dekat tangga, tak boleh. Dan tuan, sembahyang kena bagi betul, kena bagi tepat, sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Dan tuan, sebab itu sembahyang termasuk perkara yang wajib untuk kita belajar. Dan tuan, kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Dan tuan, kata Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
atas seseorang hamba, maka wajib pula lah untuk dia belajar perkara tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi kita banyak miss benda-benda macam ni. Tuan-tuan, kita banyak miss benda-benda yang macam ni. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang macam tak berminat nak mengaji fardu ain. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mengajak bab sembahyang, Allah, sembahyang lama dah masa. Daripada kecil lagi sembahyang sampai dah besar ni sembahyang. Tuan-tuan, tapi adakah sembahyang yang kita lakukan itu betul-betul sempurna satu? Tuan-tuan, berapa banyak pula dalam sembahyang kita meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian semua sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, satu hari dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang sahabat dia sedang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, hadis ni sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, satu hari ada seorang sahabat dia sembahyang. Bila dia sembahyang, maka Nabi tengok dia sembahyang. Lepas habis sahabat ni sembahyang, maka dia pun bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia salam, Nabi kata dekat dia, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, Masya Allah, ini adalah sahabat yang hidup pada zaman Nabi SAW. Nabi tengok dia sembahyang. Nabi kata, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau Nabi ada pada hari ni. Agak-agak lah. Tengok kita takbir itu ihram pun Nabi kata tak lepas ni. Tuan-tuan, zaman Nabi SAW, Nabi tengok kawan ni, Nabi suruh dia ulang balik sembahyang. Lalu sahabat ni pun sembahyang balik semula. Lepas dia sembahyang, dia jumpa dengan Nabi. Nabi sebut perkara yang sama. "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik semula sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, tak risau ke dengan sembahyang kita ni? Tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Sebab itu kita kena dahulukan, tuan-tuan, benda yang didahulukan oleh syarak kita. Kerana tu, tuan-tuan, kalau kita tengok pasal apa dalam wuduk sendiri, dalam wuduk kita disuruh supaya membasuh yang kanan dulu, kemudian barulah yang kiri. Tuan-tuan, mana dalil daripada benda ni? Tak boleh ke kalau kita ambil ayat sembahyang, mula daripada belah kiri dulu? Tuan-tuan, apa salahnya? Ambil ayat sembahyang, ayat-ayat yang tu lah. Basuh pun basuh macam tu lah. Cumanya kita nak mula sebelah kiri. Tapi tak, tuan-tuan, kita disuruh supaya basuh bermula daripada hak yang sebelah kanan. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ibda'u ma bada Allah." Mulakan dengan apa-apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dalam mengambil wuduk ni, Nabi SAW ajar kepada kita, bila nak ambil wuduk, mula daripada anggota yang sebelah kanan. Dan tuan, lalu Nabi kata, "Ibda'u ma bada Allah." Mulakan dengan apa-apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang kita nak pergi belajar kod lain ni pasal apa ni? Yang kita nak belajar ni, tuan-tuan, yang kadang-kadang benda yang perlu pada kita pun tak selesai lagi.
Tuan-tuan, zaman Nabi suruh orang ni ulang balik sembahyang. Pasal apa? Kerana Nabi kata, fa innaka lam tusalli. Kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, akhirnya bila dah 3 kali kawan ni dia dirikan sembahyang, Nabi kata, fa innaka lam tusalli. Kamu belum mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, akhirnya sahabat ni minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana sembahyang yang kau kehendaki ya Rasulullah? Dan tuan, hadis ni panjang. Panjang hadis ni. Hadis ni berkenaan dengan sembahyang. Mula daripada takbir sampailah kepada salam. Tapi Imamul Haddad dia dah sebut kat sini. Dia kata yang mendirikan sembahyang 5 waktu ni apa dia? Bi itmami qiyamihinna, iaitulah dia benar-benar menyempurnakan berdiri dia. Wa qiraatihinna, dan juga dia benar-benar menjaga dia punya bacaan-bacaan dalam sembahyang. Wa khusyu'ihinna, dan dia menjaga kekhusyukan di dalam sembahyang dia. Wa ruku'ihinna, dan juga dia menjaga akan rukuk dia. Tuan-tuan, kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia perasan tentang ibarat kitab ni. Tuan-tuan, kalau orang mengaji bahasa Arab, pasal apa dia letak nun dekat belakang tu? Qiyamihinna, qiraatihinna, wa khusyu'ihinna, wa ruku'ihinna, wa sujudihinna. Tuan-tuan, nun dekat situ tu nama dia adalah nun taukid. Maknanya apa? Bila kita nak maknakan perkataan yang ada nun taukid ni, kita maknakan dia dengan makna yang bersangatan. Itu makna dia. Jadi kata Imamul Haddad, orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu ni, hendaklah dia menyempurnakan qiyamihinna. Hendaklah dia sempurnakan sungguh-sungguh berdiri dia. Wa qiraatihinna, dan dia kena jaga seluruh pembacaan dia betul-betul. Wa khusyu'ihinna, dan dia kena jaga hadirnya hati dia dengan Allah. Wa ruku'ihinna, dan hendaklah dia jaga rukuk dia sungguh-sungguh. Wa sujudihinna, dan hendaklah dia menjaga sujud dia kepada Allah Ta'ala. Wasairi arkanihinna, dan hendaklah dia menjaga seluruh rukun-rukunnya. Wasunanihinna, dan juga segala yang sunat daripada sembahyang. Semuanya itu dia kena jaga betul-betul, dan dia kena buat bagi elok. Tuan-tuan, maka itulah yang dinamakan sembahyang 5 waktu. Dan tuan, insya-Allah nanti kita akan terangkan lagi berkenaan dengan pelaksanaan sembahyang 5 waktu mengikut sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sembahyang yang kita dirikan ini adalah sembahyang yang sempurna dan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.